Okey, boleh nampak tak slide saya ni? Okey. So, untuk chapter 3 ni, learning objective maksudnya apa yang awak perlu dapat at the end of the class. Ya, chapter 3 kita akan belajar 2 minggu, minggu ni dan minggu depan. So, untuk minggu ni kita belajar macam mana nak buat performa dan minggu depan kita buat macam mana nak buat cash budget. Okay, learning objective yang pertama, students should be able to explain the procedures used to prepare and evaluate the pro forma income statement and the pro forma balance sheet. Nanti kita tahu apa maksud pro forma tu dan macam mana dia berbeza dengan income statement dan balance sheet yang biasa. Kemudian yang kedua, evaluate the approaches to pro forma financial statement preparation and the common uses of pro forma statement. Jadi basically pro forma statements ni terdiri daripada income statement dan balance sheet. Statement tu dipanggil pro forma statement. Dan yang ketiganya adalah discuss the cash planning process and the preparation, evaluation and use of the cash budget. Cash planning process tu macam mana, lepas tu macam mana nak prepare cash budget, macam mana nak evaluate dia. Okay. So basically ni adalah our main references. Yang saya dah upload dalam e-com. Ada siapa-siapa student yang dah buka our textbook? Ada siapa-siapa yang dah tengok? Jadi Chan ada ni tak? Ada tengok textbook dalam e-com tak? Sebab ada yang tanya saya dia nak beli textbook tu. Saya dah upload dalam e-com e-book tu. Jadi boleh guna yang tu je lah. Kecuali kalau kata awak lebih selesa untuk ada book handy, kan? Maksudnya kena ada buku dekat depan. Jadi bolehlah beli kat Shopee. Harga dia dalam RM100 macam tu lah. Jadi saya ada dua salinan, hard copy dan juga e-book. E-book tu saya boleh share dengan student. So exactly the same. Okay, jadi untuk chapter ni dalam buku teks ni muka surat 188 hingga 220. Kemudian ada exercises page 220 hingga 233. So, kita pergi kepada apa dia financial forecasting. Financial forecasting adalah kalau kita translate dalam bahasa Melayu, forecasting adalah peramalan. Iaitu prediction of the firm's future financing. Prediction. Kita buat meramalkan syarikat punya keuangan di masa hadapan. Berdasarkan kepada peramalan jualan. Kita bajetlah jualan untuk tahun hadapan nak naik ke nak turun. Jadi kita berdasarkan kepada sales forecast. Future projection of revenues and cost. Kita nak tahu berapa revenue dan cost yang kita akan incur pada tahun-tahun hadapan. Kita bukan hanya buat projection ni 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kita boleh buat yearly ataupun every 5 years, every 10 years, something like that. Cuma perbezaannya adalah kalau kata dia terlalu jangka panjang, ada perkara-perkara yang kita tak boleh nak anticipate. Contohnya macam economic condition dan sebagainya. Jadi yang mudah adalah 1 year ahead. Tahun financial year tahun ni, kita bajet untuk tahun depan. Okay. Determine the funds needed. The funds needed to finance future operation, to buy asset. Asset ni termasuklah inventory. Ada tak? Sekejap ya. Takut ada kawan-kawan awak yang nak masuk. Nanti kalau ada kawan-kawan awak yang nak masuk, tolong inform saya sebab saya tak nampak kan.
Okay. So determine the funds needed to finance future operation. Jadi of course kalau kata syarikat tu dia nak sentiasa uh, wujud, maksudnya sentiasa beroperasi, ya, dia memerlukan modal-modal untuk beli inventory, untuk besarkan syarikat dia dan sebagainya. Ya. To achieve financial goal. Kita buat peramalan ni supaya kita punya goals tu for the next 5 years ataupun 10 years tu boleh tercapai. Kita tengok ke mana masa hadapan tu kita predict. Ya. Begitu juga kalau sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar kita bukan hanya belajar okay, hari ni belajar finance. Okay, kita belajarlah. Kita tanpa ada anticipation of what we are going to achieve at the end of this subject ataupun at the end of this semester. Kalau kata kita anticipate, katakanlah okay, awak belajar di UMK degree, ambil masa 4 tahun, at the end of 5 years, I want to grad with 3.5 CGPA. Itu adalah goal untuk 4 tahun akan datang. Lepas tu kita akan kecikkan sebagai student. Kalau nak dapat 3.5 at the end of 4 years, maksudnya setiap semester kena dapat, tak boleh dapat below 2. In order CGPA below 2. Kalau misalnya kata dapat satu semester below 2, maksudnya the next semester tu kena kejar kuat lagi. Jadi kita punya anticipation for the future itu yang akan mendorong bagaimana perjalanan kita tu. Bukan kata kita hanya let the time go as it is, ya? Tanpa ada hala tuju ke mana kita nak pergi, ya? Itu dalam konteks pelajar lah. Dalam konteks finance juga sebagai sebuah syarikat, dia kena ada matlamatnya, matlamat yang besar dan juga matlamat financial dia, ya. Penggunaan financial statement to forecast untuk membuat peramalan. Apa dia financial statement ni? Kita ada income statement, kita ada balance sheet, kita ada juga cash flow statement. Itu dipanggil financial statement. Okey, kenapa kita nak buat financial forecasting? Maksudnya kita tu adalah finance manager lah, ya. Yang pertamanya adalah untuk estimate fund. Berapa banyak modal yang kita perlukan untuk menampung operasi pada masa depan. Ya, katakanlah kita bajet sales, ya, naik 20% next year. Ya. Kalau kita nak naikkan sales next year, of course kita kena beli stok lebih banyak. Ya. Dan nak beli stok lebih banyak itu, kita perlukan funds ni tadi. Ya. Itu reason yang pertama. Yang kedua, estimate firm's cash standing. Ya. Cash management. Pengurusan tunai ni sangat-sangat penting kepada syarikat. Dan bukan sahaja syarikat, kita boleh gunakan untuk our personal use. Maksudnya ilmu ini kita gunakan untuk mengurus akaun peribadi kita. Kalau kita tak menguruskan akaun tunai kita, at the end of the month, kita mungkin terpaksa pinjam kawan-kawan ataupun pinjam mak ayah kita. Jadi cash management ini nak estimate ataupun nak meramal berapa banyak cash yang syarikat perlukan pada tahun hadapan itu adalah sangat penting, ya, supaya keupayaan syarikat untuk dia beroperasi itu lancar. Ya. Yang ketiga, nak compare actual performance data against forecasted data. Macam mana nak compare ni? Adalah kita ada data tahun 2020. Ini financial statement this year. Kemudian kita buat forecasting untuk 2021. Jadi yang ini adalah forecasting. Ya, tahun 2021 tak datang lagi kan? So kita buat forecasting dia.
Kemudian nanti at the end of 2021, apabila benda tu dah berlaku, the real 2021 financial statement tu kita boleh compare. Adakah sama dengan yang kita forecast ataupun berbeza? Kalau berbeza, disebabkan oleh apa? Macam tu, comparing. To develop contingency plan. Jadi contingency plan ni of course kalau siapa dalam bisnes ni yang menyangka bahawa COVID-19 ni dia akan give an impact in 2020. Tak ada orang yang expect yang COVID-19 ni dia boleh menukar cara syarikat berniaga. Jadi dengan membuat forecasting ini sekurang-kurangnya dia ada contingency plan, maksudnya mana-mana wang cash tu dia kena ada lebihan. Berapa banyak lebihan yang dia ada. Okey. Boleh follow semua? Boleh madam, boleh. Okey. Anis ada ke tu? Anis? Anis boleh follow? Ya, Anis tak ada. Fatin Afika. Fatin Afika ni saya rasa sudah nama saya ni. Fatin Afika boleh follow ke tak? Boleh madam, boleh. Okey, bagus. Hanis ni hilang mana dah ni? Takut dia on je, lepas tu dia pergi makan ke. Kan? Okay, saya sambung So, macam mana nak buat forecasting dengan planning? Kita ada dua, iaitu financial forecasting. Okay, yang pertama adalah dengan create pro forma balance sheet dan pro forma income statement dengan menggunakan teknik percent to sales. Dan financial planning pula adalah kita membuat cash budget. So basically pro forma dengan cash budget ni adalah sesuatu yang belum berlaku lagi. Kita anticipate. Anticipate tu maksudnya kita mengagak benda tu akan jadi macam tu. Okay, pro forma financial statement. Okay. So basically chapter 1 to 3 ni dia akan masuk midterm test. Midterm test akan berlangsung selepas awak punya midterm break 2 minggu lagi. Jadi dalam chapter ni dia so basically kita tahu yang financial statement, financial management ni adalah sedikit teori dan calculation. Jadi saya nak semua student pay attention on how to do the calculation on pro forma financial statement. Dia sebenarnya tak adalah susah sangat. Tapi bila awak tak follow dia punya step tu, awak tak boleh nak faham macam mana figure tu, daripada mana figure tu datang. Okay, pro forma. Pro forma financial statement terdiri daripada pro forma balance sheet, a statement of planned investment and financing. Investment ni daripada segi buying asset lah. Buying asset ni daripada kalau balance sheet, asset, current asset dan asset tetap. Dan financing, fundraising for a future period. Fundraising ni daripada liabilities dan juga equity. Kemudian, pro forma income statement is a statement of planned profit or loss for a future period. Okey, apakah cara yang kita boleh gunakan untuk peramalan? Kita menggunakan percent of sales method. Dan ini adalah method yang paling mudah lah. Menggunakan percent of sales method ni, kita nak
estimate discretionary financing needed ataupun DFN. Ya. Discretionary financing needed ni adalah changes in asset, liability and equity to support an increase in sales. Ya. Kalau dalam dictionary, bila kita tak faham suatu perkataan, kita Google, discretionary ni maksudnya available for use at the discretion of the user. Maksudnya dia adalah mengikut keputusan, kalau dalam konteks financial statement ni adalah mengikut keputusan shareholder company lah. Financial manager dia buat performa, lepas tu discretionary financing needed ni dia memerlukan approval daripada pemilik perniagaan tu. Ya. Macam mana kita nak kira discretionary financing needed, DFN ni adalah asset, tolak liability campur equity. Berapa dia punya perbezaan. Okey. Sebab basically kita gunakan forecasting ni dengan expectation sales increase lah. Kita tak adalah buat meramalkan bahawa jualan syarikat tu menurun tahun depan. Ya. Kecuali dalam sekata memang ada economic condition yang tak bagus kan. Tapi kita selalu berfikiran positif walaupun dalam konteks ekonomi yang mencabar pun kita masih meramalkan bahawa jualan tu akan meningkat. Yeah? Okay, funds are from internal sources. Yeah. Ya, Intan, ada apa-apa nak tanya? Intan, ada apa-apa nak tanya? Okay, takut tak tunjuk tadi. Okay, kalau ada soalan boleh tanya right away. Kalau tak ada soalan boleh mutekan dulu mikrofon. Okay. Saya sambung Okay, daripada mana funds ni kita dapat? Modal funds ni modal lah. Satu daripada internal sources. Internal ni maksudnya dalaman. Dalaman ni dia tidak memerlukan keputusan daripada shareholder dan juga common stockholder lah. Dia boleh datang right away daripada operasi syarikat tu sendiri. Internal sources ni contohnya adalah retained earning. Retained earning ni adalah net income lah. Ya, dia datang daripada net income. Kemudian current liabilities. Ingat lagi tak contoh current liabilities? Account payable, kemudian apa lagi? Nanti kita tengok. Ya. Or from external sources. Jadi external sources debt dengan stok ni yang memerlukan keputusan shareholder. Shareholder decision. Shareholder decision maksudnya external sources ni dia tidak datang right away. Jadi dia memerlukan kepada persetujuan lah. Itu yang dipanggil discretionary tu tadi. Jadi discretionary ni kita hanya nak kira berapa banyak fund yang kita perlukan supaya shareholders tu boleh decide sama ada dia nak dapatkan modal tambahan tu daripada pinjaman bank ke ataupun dia nak jual stok kepada orang awam. Macam tu. Ya. Okay. Saya harap boleh follow. Kemudian kita tengok sources of spontaneous
financing ni tadi adalah internal lah. Ini adalah internal fund. Spontaneous. Apa maksud spontaneous? Spontan. Spontan tu maksudnya dia datang right away. Dan yang kedua, sources of discretionary financing. So basically, fund ni dia boleh datang daripada spontaneous financing ataupun daripada discretionary financing. So kita tengok apa dia sources of spontaneous financing. Account payable and accrued expenses, ini daripada liability. Macam mana account payable and accrued expenses are referred to as sources of spontaneous financing. The percent of sales method can be used to forecast the level of both these sources of financing. Maksudnya, apabila sales increase, sales naik, yang ini account payable dengan accrued expenses ni pun akan naik sekali dengan jualan. Macam mana pula? Sebab bila kita jual lebih banyak, tentunya account payable dia akan naik. Dan accrued expenses disebabkan oleh apa contoh accrued expenses? Bil-bil, bil api, bil air. Bila kita ada produk yang lebih banyak, kita menggunakan store yang lebih besar dan penggunaan bil api, bil air contohnya akan lebih meningkat. Dia automatic bila sales naik, expenses yang tu pun akan naik. Itu dipanggil spontaneous financing. Okay. Untuk sources of discretionary financing, raising financing with notes payable. Okay, notes payable ni hutang. Debt lah. Debt. Long term debt. Ni lebih daripada setahun. Common stock ni dalam equity. Requires managerial discretion. Maksudnya keputusan daripada pengurusan atasan. Hence, the sources of financing are called discretionary sources of financing. The retention of earnings. Macam mana? Dia simpan earning. Earning ni datang daripada net income. Kumpul net income daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Itu dipanggil retained earning. It's also a discretionary source as it is the result of firm discretionary dividend policy. Macam mana? Sebab kenapa dia kata retained earning ni adalah discretionary financing juga? Sebab net income ni datang selepas pembayaran dividen. Pay dividen, barulah kita dapat net income. Tapi dividen ni adalah keputusan shareholders. Dia nak bayar dividen ke? Dividen ni apa sebenarnya? Dividen ni bila satu syarikat besar dia ada saham, dia jual saham kepada orang awam. Jadi setiap tahun dia akan bayar dividen. Paling mudah kita nak faham adalah tabung haji lah contohnya kan. Kita simpan duit dalam tabung haji. Ataupun ayah awak, mak awak. Simpan duit dalam tabung haji. Bila simpan duit dalam tabung haji, setiap tahun tabung haji akan bagi dividen. Berapa yang tabung haji nak bagi dividen? Ikut tabung haji lah dia nak bagi berapa. Kalau dia untung banyak, dia mungkin bayar dividen banyak. Kalau dia untung sikit, mungkin dia bayar dividen sikit. Jadi keputusan untuk pembayaran dividen bergantung kepada pemegang syarikat tu, owner syarikat tersebut. Sebab tu retained earning ni diconsider sebagai sources of discretionary financing kerana dia hanya dapat net income ni adalah retained earning lah. Net income dia retained earning. Okay. Jadi net income ni akan tertakluk kepada berapa banyak yang syarikat bayar dividen. Macam itu. Okay. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Soalan? Laju sangat ke slow sangat?
Okey tak okey? Okey, doktor. Okey. Lukman? Lukman boleh follow? Ya, Andi. Tadi line tak okey. Tadi line tak okey. Ada dua Okay, madam, Lukman. boleh. Sebab ada dua Lukman dalam kelas ni. Anis pun ada dua. Anis Mukhtar. Anis Mukhtar ni nak apa? Nak cakap ni. Siti Nurhaliza nak masuk kelas kita. Selamat datang Siti Nurhaliza. Okey, nanti saya tengok. Eliana. Eliana. Boleh jawab soalan saya tak? Apa ni? Namakan dua financial statement yang kita boleh buat untuk peramalan. Eli mana Eli? Eli ada? Senyap je ni Eli. Amira Syafiqah. Ya, saya nak suruh semua orang buka kamera. Boleh ke buka kamera? Ya. Amira Syafiqah ada? Ada. Cuba bagi tahu saya dua financial statement. Mana? Mana Amira Syafiqah? Tak ada ni Amira Syafiqah ni. Siapa lagi ni? Balance sheet dengan income statement, doktor. Okey. Juliana ke Hafizah tu? Hafizah. Okey, Hafizah, thank you. Okey, apa tujuan kita buat forecasting? Nanti. Arifah Baharum. Apa tujuan kita buat financial forecasting? Arifah ada? Ke dia buat kerja lain ni? Atira Abdullah? Madam, Sarul, Ya. saya baru join kelas sebab line sekat-sekat ni saya tak faham. Okey Atira. Okey, thank you for responding. Kalau respon pun tak apa dah. Okey, kita tanya Badrul Aiman. Kenapa kita kena sebagai finance manager Badrul Aiman? Badrul Aiman ada? Ya. Boleh dengar clear tak saya? Ulang madam, saya tak dengar. Okey. Sebagai financial manager, dia kena buat financial forecasting dengan performa, income statement dan balance sheet. Okay, apa tujuannya buat forecasting ni? Saya lah, madam. Tak sabar bagilah chat pada Badrul Aiman dulu. Apa saya bagi ruang untuk mencelah. Okey, Intan. To estimate
estimate funds and to estimate firm cash standing. To estimate fund and to estimate firm cash standing. Ya. Itu tujuan forecasting. Badrul kena say thank you lah ke Intan. Okay. I really do hope student boleh follow my class ya. Saya mungkin bagi exception pada those yang line tak berapa clear tu. But if your line is clear, tapi you play ya, tak attend the class properly, saya rasa it's about keberatan dalam belajar lah ya. Kita tak naklah kita belajar ni kita dapat letih saja tau. Madam. Ya. Tak dengar lah. Tak clear Tak suara. dengar? Tak clear suara. Macam mana? Suara tak clear. Suara tak clear? Siapa lagi yang Stuck, madam. apa dia? Stuck. Tak? Suara madam sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut. Line saya yang tak clear ke? Bagi saya semua line sangkut. Line madam Saya okey. semua Semua saya okey. Saya okey je. Saya okey. Saya okey. Mungkin sangkut-sangkut tu disebabkan oleh inilah rasanya. Mana-mana yang line dia kurang bagus, dia memang takkan dengar sangat. Sebab saya daripada komen kelas lepas ada dalam about 10% student yang memang tak boleh nak capture this class sebab line, sama ada line saya tak okey ataupun line student tak okey. So ada yang clear sahaja. Ya. Okay. So kita teruskan kelas. Okay, untuk proforma balance sheet. Madam, saya nak tanyalah. Ya. Madam record kan yang kelas hari ni? Ya, saya record. Lepas tu madam akan masukkan dalam ikon balik ke untuk video kelas hari ni? Ya. Macam kelas minggu lepas pun saya ada upload dalam ikon. Okey. Nanti saya tengok balik kat situ. Sebab tapi saya dengar suara awak jelas. Jelas madam? Ya, jelas. Loud and clear. Line saya kot sebab sangkut. Tak, bukan sangkut juga. Dia macam ada lag sikit. Okey. Alright. Okey, saya teruskan So, fund forecasting, proforma balance sheet, kita nak tahu, nak estimate increase in asset due to increase in sale dan estimate DFN. DFN ni kita kira dekat balance sheet. Ya. Kemudian, proforma income statement, kita nak estimate the changes of sales. Berapa banyak sales yang akan berubah. Kemudian, determine forecasted net profit to use the assumption given. Okey. Ni bagi contoh. Okey, contoh given in the following pages, the income statement and balance sheet of Mecca Incorporated into 2020. Okey, ini income statement untuk 2020 dan ini adalah balance sheet untuk 2020. The company expects the sales next year increase by 25%. Kalau dapat soalan yang macam ni, ya, kita kena basically mark ataupun tanda apa informasi yang diberi. Ya. Jadi kalau macam ni, sales next year increase by 25%. Apa assumption dia? Prepare the pro forma income statement and balance sheet based on 25% increase in sales. Ya. Dan diberi tax rate 40% and dividend, pembayaran dividen adalah 60% daripada earning after tax. Okay. So daripada income statement ni, jualan pada tahun 2020 adalah 1,200
million. Kemudian ni total cost. Total cost ni dia kira combine. COGS dengan operating cost semua masuk sini. Cost untuk beroperasi dan juga cost of sales semua masuk dalam sini. Berjumlah 960. Jadi dia tak pecahkan lah. So terus dapat earning before taxes. Sebanyak 240. Kemudian taxes 40%. 40% berdasarkan EBT. 40% kali ini adalah 240 kali 40%. So dapat 96. Kemudian bila tolak EBT, tolak taxes, dapat earning after taxes sebanyak 144. Tolak dengan dividen. Macam mana nak kira dividen? 144 kali 60%. Dapat 86.4. So dapatlah retain earning sebanyak 57.6. Ini statement yang dibagi. Ini statement yang dibagi. Cuma saya nak tunjukkan macam mana flow pengiraan tu. Kemudian balance sheet dibagi current asset. Kita ada current asset sini. Cash, account receivable, inventories. Lepas tu total current asset. Campurkan semua ni. Lepas tu fixed asset 700. Total asset semua 1,300. Okay. Current liabilities, kita ada account payable, note payable, accrued expenses. So basically dalam balance sheet ni, apa yang akan berubah mengikut jualan adalah perkara-perkara yang tidak memerlukan keputusan pemegang saham ataupun pemilik perniagaan. Kita kena tengok apa dia perkara yang memerlukan keputusan pemilik syarikat. Yang ini hutang. Notes payable adalah hutang. Accrued expenses dia naik sekali dengan sales. Account payable naik sekali dengan sales. Current asset ni semua dia akan naik dengan sales. Kemudian fixed asset. Fixed asset juga akan naik berdasarkan sales. Dan kita nak tengok jugalah kalau dalam soalan dia boleh jadi berbeza-beza mengikut assumption yang diberi. Selain daripada notes payable, long term debt, hutang jangka panjang ni memang kena keputusan pemilik perniagaan. Dan ini juga. Okay. Retain earning ni kita tengok kepada net income lah. Net income yang tahun semasa. Okay. So kita tahu bahawa balance sheet, total asset dengan total liability dengan equity dia akan sama sini Total asset sama dengan total liability dan equity. Macam tu. So, sekarang ni apabila kita ada 20% increase in sales, maksudnya kita nak buat untuk tahun 2021. Jadi, kita start dengan income statement dahulu. Okay. Dalam income statement, perkara yang berubah adalah revenue, net sales. Of course, bila jualan meningkat, yang ini akan naik sebanyak 25%. Okay. Total cost, dia akan reflect juga, naik 25% juga. Okay. So, bila yang ini naik, yang ini naik, kita dapat figure dia. Macam mana kita nak kira figure yang ni? 1,200 kali dengan 1.25. Mana datang 1.25? 0.25 adalah peningkatan. Satu kat depan ini adalah sale yang asal. Contoh macam ni. Saya nak kira 1,200 kali 25%. Kita dapat kita tengok sini. Madam,
Ya, Madam ada tunjuk slide ke? ya. Saya tak nampak lah. Sama lah madam tak nampak slide. Sama madam, dia nampak slide. Kami semua tak nampak. Ya Allah, kenapa tak bagi tahu dari tadi? Ya. Saya present daripada tadi lagi. Awak tak nampak? Tak nampak madam. Tiada madam. Patutlah tak Ada faham. ada present rupanya. Okey, nampak sudah madam. Madam, dia tak keluar madam. Macam mana? Madam, saya tengok madam. Apa dia? Saya tengok kat ikom je slide. Boleh tengok kat ikom. Saya pun cari je dekat ikom. Allahu Akbar. Cari dia ni, Saya cari. present daripada tadi lagi. Okey, macam ni. Saya repeat balik daripada soalan example tu ya. Okey, boleh madam. Okey. Jadi tadi kita dah start apa dia financial forecasting. Patutlah tak boleh jawab. Okey. Kemudian apa yang kita nak buat lah. Financial forecasting terdiri daripada pro forma dan juga income statement. Okey. Jadi method of forecasting kita menggunakan percent of sales method. Nampak ni yang merah-merah saya tulis ni yang saya suppose present dekat awak tadi tapi awak tak nampak. Okey. Jadi ini apakah maksud discretionary financing needed? Yang kita nak cari adalah perbezaan. Ya. Bila kita jualan meningkat, dia akan mengubah figure dalam balance sheet tu. Dan perubahan tu dia akan ada perbezaan ni nanti. Perbezaan ni nantilah yang memerlukan kepada shareholders punya decision. Okay. Ini adalah perbezaan sources of spontaneous dengan discretionary financing. Okay. Forecasting. Contoh. Okey, contoh Saya ni semulalah. Mana saya? Given the following pages, dia provide income statement untuk Mekah Incorporated. Income statement. Lepas tu balance sheet tahun 2020. Dan dia kata company expect sales untuk increase 25%. Okay. So, bila increase 25%, item ni revenue, total cost, earning before taxes akan meningkat selari dengan peningkatan jualan. Sebab tu dia kata percent of sales method. Percent of sales method. Maksudnya peningkatan item-item tu berdasarkan kepada peningkatan jualan. Jadi macam mana kita nak kira peningkatan jualan ni? Jualan tahun 2020 1,200. 1,200 tahun 2021 dia meningkat sebanyak 25%. Jadi 1,200 kali 25% adalah 300. Dia meningkat 300 daripada 1,200 bermaksud tahun 2021 kita kena kira 1,200 campur 300. Dapat 1,500. Ini calculation yang satu persatu. Tapi untuk cepat, kita kira 1,200 1.25. Madam. Ya. Ada orang nak join kelas kita. Madam tak accept lagi. Okay. Arifah. Okay, kesian Atira. Atira tak line dia tak clear sangat. Arifah ni probably line pun tak clear sangat kat sini.
boleh masuk pun Arifah. Okey, boleh follow tadi macam mana peningkatan sales tadi. Kita darabkan dengan 1.25. Kenapa 1.25? Ya. Satu tu kita ambil yang base tahun 2020. Ya. Okey. Jadinya yang ini base. Satu. Yang ini adalah peningkatan sebanyak 25% ataupun 0.25. Ya. Jadi kita campur dua, dia jadi 1.25. Sebab tu kita darab direct terus. 1,200 kali 1.25. Macam mana kalau sales dia increase by 30%? Jadi kita akan darab 1.30. Macam tu. Jadi kita tak payah nak kira satu-satu lepas tu tambah macam tu lambat. Kita terus direct calculate macam ni. Okey. So sama juga total cost 960 960 kali 1.25. Dapat berapa? Okey. Saya explain kat sini dulu. Lepas tu nanti saya explain sekali lagi on next page yang mana dah ada jawapan dia. Sebab saya nak tunjukkan dekat awak yang mana yang kena increase, yang mana yang kena kira naik sebanyak dengan jualan, yang saya tanda right ni. Okey. Macam mana pula dengan taxes? Taxes dia tak naik sekali dengan sale. Dia consider berapa percentage ni berdasarkan kepada EBT. Maksudnya EBT kita dapat 240 kali dengan 40%, kita dapat 96%. Ya. Earning after tax kita dapat apabila EBT tolak taxes. Ya, dapat 144. Dividend. Dia bagi tahu kat sini dividend adalah 60% from EAT. EAT apa? Earning after tax. Jadi dekat sini 144 kali 60%. Ya. Dan kita dapatlah return earning 57.6. Okey. So, kita pergi kepada solution dia. Ini adalah pengiraan dia. Ini adalah 1,200, 960, 300 daripada sini. Ya. Dan 180 daripada sini. Yang ini dengan yang ini adalah daripada tahun 2020. Ya, didarabkan dengan 1.25. Mana dapat 1.25? Ini adalah 100% campur dengan 25%. Ya, 1.25. Jadi, bila kita kira sales dapat 1,500, total cost menaik kepada 1,200. Bila tolakkan dapat 300. 300 kali dengan 40% tax dapat 120. 300 tolak 120 dapat 180. Untuk kira dividen 180 ni kali dengan 60% dapat 108. Dan kita dapatlah return earning sebanyak 72 untuk tahun 2021, di mana kat sini nanti 72 ni yang kita akan masukkan dalam balance sheet. Kita tambah dalam return earning. Madam. Yes. Sorry Madam, saya masih tidak faham yang bahagian dari mana boleh dapat 1.25. Sorry Madam. Okey, saya repeat balik Okey. Dalam soalan dia kata sales increase by 25%. Daripada tahun 2020 ke 2021. Okay. Sales tahun 2020 adalah 1,200. 1,200 ni dia naik 25%. Macam mana kita nak kira kenaikan 25% ni? Adalah 1,200 kali 1.25. Di mana satu ini adalah
baseline dia. Baseline dia yang inilah, yang asal. Satu ni mewakili 100%. Maksudnya adalah kalau 1,200 kali 1, 100%. Kita dapat 1,200. Kan? 1,200 kali 25%, kita dapat 300. Bila kita tambah 2, ni 1,500. Maksudnya, jualan tahun 2001, 1,500 ini adalah hasil daripada peningkatan dia jualan sebanyak 300. Kat sini. Maksudnya 100% ni daripada nilai asal dia, 25% ni adalah kenaikan dia. Jadi kat sini adalah 1.25. Siapa yang tanya saja? Boleh follow ke tak? Kenapa? Kenapa 1.25? Satu ni adalah dia macam ni lah contoh. Madam. Tahun 20. Ya. 25% tu ambil mana madam? 25% daripada sini. Daripada sini. Ni, prepare the pro forma income statement based on 25% increase in sales. Dia cakap tahun 2021 jualan dia meningkat sebanyak 25%. Boleh madam. Okey. Jadi tahun 2020 jualan dia 1,200. Tahun 2021 kita nak kira berapa jualan dia apabila jualan ni dia naik 25%. Naik 25%. Kalau kita kira 1,200 kali 25%, kita dapat 300. Tapi 300 ni, kalau kita letak 300 ini, dia tak meningkat lah, dia menurun kan? Sebenarnya dia meningkat tu adalah 300. Ni kena campur balik 1,200 ni. 1,500. Barulah dia meningkat. Barulah dia meningkat sebanyak 25%. Jadi apabila kita kena tambah semula 1,200 ni, ini mewakili 25%. Dan ini adalah mewakili 100% daripada tahun 2020. Sebab tu nak cepat kita ambil yang ni. Jadi 125%, 1.25. Tu yang kita darab 1.25. Okey, siapa yang tanya saya tadi? Yang tak faham tadi? Saya, madam. Boleh tak? Ke tak faham lagi? Nanti saya try balik. Nanti saya tengok balik. Tengok balik. Maksudnya awak kena cuba calculate sendiri. Betul. Okey, madam. Alright. Thank you, madam. Okey. Jadi pro forma income statement kita tengok kat sini, revenue dia kena naik 25%. Kita darab 1.25. Cost, bila sales naik, cost pun naik. Dia naik juga. Okey. So kita kira bila dapat yang ni, kita dapatlah yang ni. Sebab kita tolak aje. Revenue tolak total cost dapat 300 ni. Okey. So taxes kita kira berdasarkan amount ni 300 ni kali 40%. Sebab taxes adalah 40%. Bila dikata taxes 40% tu memang kita akan ambil daripada earning before tax lah. 300 kali 40%. Kenapa tak kali 1.4? Sorry. Kenapa tak 1.4? Sebab kita kira berdasarkan kepada existing year. Ni tahun 2021, 300 ni. EBT. Dia bukan meningkat daripada tahun lepas. Tak. Kita kira 40% berdasarkan kepada EBT. So dia punya keyword dia macam ni. Dia punya keyword kenapa kita letak 1.25 ni adalah sales increase from 2020. Increase from 2020 by 25%.
Jadinya kita mengira berdasarkan tahun sebelum. Ni, kita ambil tahun sebelum, 1200. Sebab tu kita kena kira kali 1.25. Yang ini kita tak kali 1.4. Sebab kita ambil figure yang tahun semasa. Tahun proforma ni. Ya? Boleh Kemudian 300 tolak 120 kita dapat 180. Dividen diberi berdasarkan kepada earning after tax. Ya? Dapat earning after tax, barulah syarikat bayar dividen. Berapa dia bayar dividen? Kalau kita tengok dalam soalan ni ditulis kat sini, dividen 60% of earning after tax. Jadi 180 earning after tax kali dengan 60%. Dapatlah 108. So bila kita tolak, dapatlah retain earning sebanyak 72. Yang ini yang kita akan bawa kepada retain earning nanti. Ya? Okay. Sekarang kita pergi kepada balance sheet. Okey. Tengok, yang ini adalah balance sheet tahun 2020. Maksudnya yang asal. Okey. If the firm plans to increase the sales by 25% next year, maksudnya 2021, items in red will have to change by 25%. Kita tengok cash, account receivable, account inventories. This is kita panggil spontaneous. Ini adalah aset-aset yang reflect kepada peningkatan sales. Bila yang ini meningkat, automatically total current asset ni akan meningkat sebanyak 25% jugalah. Ya? Jadi kalau awak kira 50% ni kali dengan 1.25, awak akan terus dapat dia punya jawapan dia. Okay, net fixed asset. Okay, net fixed asset kita menganggap, kita anggap kalau jualan meningkat 25%, kenapa kita menganggap? Sebab kita buat assumption. Dalam buat performa ni kita tak tahu yang sebenarnya macam mana berlaku. Ya? Jadi kita buat assumption lah. Assumption tu anggapan kita. Kita bajet-bajet, fixed asset pun akan naik juga macam sales. Ya? Bila sales meningkat 25%, net fixed asset pun akan naik sebanyak 25%. Okay? Kalau selesai bahagian aset, kita pergi kepada current liabilities. Current liabilities ada yang naik mengikut jualan, ada yang tak naik. Ya? Account payable dengan accrued expenses akan naik mengikut jualan. Tetapi notes payable tidak. Sebab notes payable ni adalah hutang. Ya? Hutang ini hutang yang memerlukan kepada keputusan pemilik syarikat. Notes payable, okay. Kemudian long term debt. Long term debt dan common stock dia tak berubah. Kita retain, kita ambil figure yang sama. Yang ni dengan yang ni figure yang sama. Okay. Retain earning tahun 2020 400 dan kita akan tambah dengan retain earning tahun 2021 nanti. Okay. So, jawapan dia kat sini. Ini pro forma balance sheet December 2021. Ini adalah tahun 2020. Ya. Ini yang asal 2020. Ya. Ini semua 2020. Yang ini forecasted untuk 2021. Yang di mana 50 kali 1.25 dapat yang ni. Ini kali 1.25 dapat yang ni. Ini pun kali 1.25. Dapat yang ni. Kalau ada kalkulator, ada telefon dekat depan awak tu, boleh calculate. Ya. Madam. Ya. Nak tanya, kenapa kena kali dengan 1.25, madam? Soalan yang kawan awak dah tanya sekejap tadi. Kan? 1.25 ni ambil yang peningkatan dia tu ke? Peningkatan sales tu lah. Oh.
Sebab Ha? cuba explain dulu. Kalau satu tu yang total 20-20. 0.25 tu tambah yang peningkatan 2021. Ya, betul. Ya, betul. Very good. Okay, faham kan? Okay, faham madam, faham. Alright. So, yang ini pun net fee accept pun kali dengan 1.25 juga. Semua ni darab 1.25. Yang account payable, sebab account payable ni bila sales naik, dia pun naik. Kenapa? Of course lah, bila account payable ni apa? Account payable ni adalah inventory yang kita beli dengan supplier. Bila kita nak increasekan sales, kita akan tambah beli stok. Bila kita tambah beli stok, kita pun account payable pun meningkat lah. Sama sekali dengan peningkatan sales tu. Jadi kita darab juga dengan 1.25. Notes payable tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Accrued expenses naik 1 kali dengan 1.25. Okay. Jadi total current liabilities awak kena tambah yang ni. Okay. 1, 2, 3 awak dapatlah yang ni. Madam. Yeah. Kenapa notes payable tak kali 1.25 madam? Sebab notes payable adalah hutang yang mana kalau nak buat hutang ni, notes payable ni adalah hutang. Hutang, notes payable ni hutang yang dia, hutang jangka pendek yang dia, dia panggil apa dia berhutang dengan, dia ada terms dia. Kalau jangka panjang, dia panggil common stock. Tapi kalau jangka pendek, kurang daripada setahun, dia panggil notes payable. Dia macam ni. Common stock. Tahu tak common stock tu apa? Common stock ni adalah saham yang syarikat jual kepada orang awam supaya dia dapat modal. Dia dapat modal ni daripada menjana saham lah. Saham. Tapi common stock ni dia jangka panjang. Tapi notes payable ni dia jangka pendek. Notes payable ni biasanya ada institusi kewangan yang jual notes payable. Macam tu. Jadi kalau dia nak ambil hutang ni, dia tak boleh automatic increase sebab sale. Dia kena buat decision. Siapa yang buat decision ni? Dia adalah pemilik syarikat. Pemilik syarikat yang kena buat keputusan sama ada nak ambil notes payable ke tak. Sebab tu dia tak berubah. Dia tak berubah dekat sini, tapi dia akan reflect dekat sini nanti. Maksudnya daripada sini kita tengok berapa banyak yang syarikat perlukan untuk dapatkan modal tambahan daripada luar. Macam tu. Boleh? Okey, maksudnya syarikat ni dia tak tambah modal lah. Dia cuma rolling modal yang asal. Bukan dia tak tambah modal. Kita buat forecasting ni, kita nak tengok berapa banyak modal tambahan yang dia perlukan. Kalau dia bajet, okey, katakanlah awak berniaga kan? Awak berniaga, katakanlah jual apa? Barangan sport, kasut secara online kan? Tahun ni awak dah jual RM1,000. Okey, tahun depan awak nak bajet sales awak akan naik 20%. Okey. Jadi naik sales 20% tu, awak tengok apa kos yang berubah disebabkan oleh kenaikan sale. Kemudian awak nak tahu berapa banyak modal tambahan yang awak kena ada kalau awak sales awak tu meningkat tahun depan. Jadi modal tambahan tu lah yang kat dalam
ni yang kita panggil DFN ni, discretionary financing tu. Modal ni lah yang modal eksternal dia kata. Ya, eksternal. Maksudnya dia kena dapatkan daripada luar, mungkin dia dapat daripada notes payable, ataupun dia buat loan dengan bank, loan bank, ataupun dia boleh issue stok. Jadi objektifnya adalah kita nak tahu ni eksternal ni. Sebab tu kita tak masukkan tak kira dekat atas ni, sebab dia tak naik berdasarkan kepada kenaikan sales. Tapi dia adalah berdasarkan kepada keputusan pemilik syarikat. Okey. Boleh so far? Boleh madam, boleh madam. Kalau tak boleh nanti kita personal coaching. Ya? Okey, saya teruskan. So, notes payable ni tak ada. Kita tak kira lagi. Kat sinilah. Okey. Kemudian total current liabilities kita dapat total 1, 2, 3 ni. Ya. Ni adalah 1 campur 2 campur 3. Ni jumlah dia. Okey. Kemudian long term debt. Long term debt adalah hutang. Loan bank. Pun dia takkan berubah. Sebab dia mengikut kepada decision, dia external lah. Kita panggil external lah, senang ni external. Ni external. External tu apa? Luaran. Dia pun tak berubah, common stock. Retain. Ambil figure yang sama seperti tahun lepas. Cuma retain earning. Tahun 2020 400, tapi dalam ni kita kira pro forma income statement tahun 2021 tu, dia dapat retain earning sebanyak 72 kat sini. Jadi kita kena tambah 400 campur 72, dapatlah 472 kat sini. Okey. So kita kira sampai kat sini. Kan? Kita kira sampai kat sini. So kita totalkan. Total asset kita dah dapat 1625. Dan kita tahu dalam balance sheet, total asset dengan ni total claim ataupun total liability and equity kena sama dengan total asset. Jadi kita ambil figure ni, kita letakkan kat sini. 1625 ni. Kita letak kat sini. Jadi, tapi yang purple ni tak ada lagi. Amount purple ni. Kita belum kira lagi. Jadi macam mana bila kita kira daripada sini, ni, daripada sini, yang ini dengan yang ini perbezaan dia adalah 10325. Ini perubahan, changes. It looks complicated tapi sebenarnya dia adalah awak tambah semua ni. Tambah nilai sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi macam ni 1 campur 2 campur 3 campur 4 campur 5 campur 6. Ni 62.50 62.50 campur 75 campur 9375 campur 540 160 dan 472.
Totalkan semua berapa? Kalau saya tak tulis macam ni, nanti awak confuse pula. Ni ada titik perpuluhan kat sini. Bila campur semua, dia dapat 25 saat ini. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1. 7, 7, 14. 14. 23. 23, 27. 27, 34. 34, 40. Baik. 8, 9, 14. 140325. Okey. Kita dapat 140325. Tapi dekat bawah ni adalah 1625. Jadi perbezaan dia BFN adalah 1625 BFN 1625 tolak 1403.25, kita akan dapat 221.75 kat sini. Maksudnya adalah ini amount supaya amount yang kita kena letakkan dekat sini supaya total asset sini sama dengan total liability dan equity kat sini. Itulah jumlah modal tambahan yang syarikat Mekah perlu dapatkan daripada sumber eksternal. 3 ni. 1, 2, 3. Alright. So, ada apa-apa soalan nak tanya? Saya akan bagikan recorded version ni lepas tu dan juga slide ni. Okay, slide ni yang saya dah conteng-conteng ni untuk awak refer. Okay, madam. Kena tengok slide balik baru Terima kasih, faham. madam. Okay, jadi basically dekat sini ada exercises yang awak boleh cuba. Walaupun exercises ni saya dah bagi solution, awak cuba untuk next class, untuk nanti tutorial saya explain balik semula. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Kena try buat kan? Kena try buat, barulah dapat dia punya feeling tu sama ada faham ataupun tak faham. Okay. Fatin Afika, boleh tak so far? Boleh, madam, boleh. Okay, bagus. Sebab Okay, suara madam sangkut sikit. Ya. Tak apa. Nanti awak tengok balik tau recording ni. Okay, sebelum saya end kelas ni, saya nak share dengan awak macam mana nak study textbook tu. Saya ajar. Okay, ni main textbook ni dekat atas tadi. Okay. Klik textbook tu. Okay, dia akan pergi buka yang ni lah. Okay, ni textbook, e-book dia. Dan dekat tepi ni, kalau PDF ni, dia ada pin-pin dia ni, sini. Awak boleh tengok dia punya tajuk dia, dekat sini. Okay, part 1, part 2. So untuk chapter ni, dia dah masuk part 2. Part 2,
Last week kita dah belajar financial statement dan ratio analysis. Dia boleh klik sini. Kalau awak klik sini dia akan converge everything. So klik sini dia akan pecahkan apa yang ada kat bawah tu. So untuk chapter ni adalah long and short term financial planning. Dia sepatutnya macam ni. Okay. Kita klik sini dia akan keluar topik-topik dekat bawah dia tu. Okay. 4.1. Saya start dengan proforma dulu. Dalam textbook dia start dengan cash budget. Saya start dengan proforma dulu. Okay. So profit planning and proforma statement kat sini. So bila kita klik dekat situ dia akan terus pergi dekat page yang kita nak baca tu. Okay. So ni preparing the proforma income statement. Kenapa saya galakkan untuk student baca e-book ni adalah awak boleh highlight apa yang awak baca. Okay, macam mana ni topik besar dia, preparing the proforma. Okay, biasanya yang kat tepi-tepi ni, ini adalah definasi. Definasi. Yang hijau ni perkataan dia dan bawah dia tu adalah definasi. Dia kat sini contoh percent of sales method, a simple method for developing the proforma income statement. It forecasts sales and then expresses the various income statement item as percentages of projected sales. Okay. Sebenarnya dia start daripada atas lagi ni. Ni. Profit planning, proforma statement. Dia bagi tahu proforma statement ni apa. Kemudian kita boleh baca dia punya explanation kat sini. Kemudian contoh yang dia bagi. Dalam buku ni dia bagi contoh. Ini the sales dia. Kalau kita tengok dia punya financial statement untuk setiap satu soalan tu dia berbeza-beza. Jadi student kena faham perkara yang main. Contoh macam sales revenue, lepas tu cost of goods sold. Cost of goods sold ni, cost of goods sold terdiri daripada perkara-perkara tersebut. Kemudian gross profit. Lepas tu tolak operating expenses. Terus expenses. Kemudian taxes, dapat net profit after tax. Tolak dividend, dapatlah retained earning ataupun net profit. Jadi ada soalan yang dia bagi item yang sikit-sikit. Ada soalan yang dia bagi item, contoh macam cost of goods sold ni dia pecah-pecahkan macam ni. Macam tu. Jadi ini adalah the benefit of textbook lah, di mana dia ada explanation dia. Jadi selain daripada nota yang saya bagi tu, saya sangat menggalakkan untuk student baca juga. Awak tak payah baca semua, awak cuma baca topik yang berkaitan dengan apa yang kita belajar saja. Cara nak cari dia dekat table of content tu lah. Okey, itu saja. So saya tak nak ambil masa yang panjang. Ni pun dah sejam setengah dah. Ada apa-apa soalan sebelum saya end the class? Pak Izzah ada nak tanya soalan? Juliana? Doktor nak tanya. Ya. E-book tu boleh print ke tak boleh? Boleh print. Boleh. Boleh. Ada certain lecturer tak bagi print. Kalau nak dia kata beli. Dia gini, as long as awak tak print the whole book untuk tujuan awak jual balik, itu tak apa. Oh, okey. Thank you, doktor.
Jangan awak pergi print buku tu, lepas tu awak buat macam tu buku awak pula jual. Tu tak boleh lah. Okey. Okay. Dan print, kalau awak nak print pun, print hanya topik yang kita belajar je lah. Tak payah nak buku. Okey, doktor. Doktor. Ya. Doktor. Ya. Apa Ya. Kenapa tak keluar slide dari tadi, doktor? Macam mana? Dari tadi tak keluar slide, doktor. Tak keluar slide. Maksudnya awak download ke dalam presentation ni? Dalam presentation ni. Dalam presentation ni, mungkin Siapa yang problem? sebab memang ada student last week pun dia tak boleh nampak slide. Mungkin dia punya line internet tu tak strong pun. Ya, padahal tak kuat line saya ni, doktor. Suara saya awak dengar? Apa tahu. Bolehlah dengar sikit-sikit. Ya. Tak apa, nanti awak download slide dalam e-com yang saya dah upload. Lepas tu kemudian awak tengok balik video kelas ni. Oh, nanti madam upload juga kan? Ya. Oh, thank you, terima kasih. Alright. Okay. Lain tak kuat madam, sorry. Okay, tak apa. Okay, so kalau tak ada soalan lagi, ada apa-apa soalan lagi tak? Last one. So kalau tak ada soalan lagi, saya end this class. Ya. Dan awak cuba buat soalan exercise tu. Ya. Nanti saya akan explain dalam kelas tutorial. Okay. With that, thank you very much for attending the class and your participation. I really appreciate. Okay. And I'll see you again later. Yeah. Alright. Thank you all. Thank you, doktor. Bye. Lupa isi grup. Untuk ni ya, awak kena sekejap. Kena scan ni. Sebab saya malas nak key in satu-satu. Sekejap Ataupun nanti saya share dalam WhatsApp lah. Saya share QR code dalam WhatsApp. Boleh? Boleh, doktor. Boleh, doktor. Boleh, doktor. Okay, thank you.